Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Semalam kami bawakan laporan berkenaan dengan pengumuman Bank Negara tentang pengendalian moratorium bagi pinjaman sewa beli dan pembiayaan Islam berkadar tetap dan kenyataan daripada Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia berkenaan bagaimana pelanggan pinjaman sewa beli mempunyai pilihan pembayaran balik. Kita saksikan kembali rangkuman laporan dan juga perincian pengumuman tersebut. Bank Negara Malaysia BNM meminta institusi perbankan memberi maklumat yang jelas kepada pelanggan mereka mengenai proses penangguhan bayaran susulan pelaksanaan moratorium selama 6 bulan yang diumumkan BNM sebelum ini. BNM dalam kenyataannya pada Khamis berkata peminjam sewa beli dan pembiayaan Islam berkadar tetap akan menerima notis pemberitahuan melalui khidmat pesanan ringkas SMS, email atau surat berdaftar daripada institusi perbankan masing-masing bermula Jumaat. Menurut BNM, maklumat yang akan disalurkan mengandungi jadual pembayaran balik semakan dan apa-apa perubahan terhadap jumlah pembayaran yang meliputi jumlah kadar faedah atau keuntungan biasa yang terakru sepanjang tempoh moratorium. Katanya, institusi perbankan juga perlu menetapkan cara paling mudah dan sesuai untuk memutamatkan perjanjian-perjanjian tersebut dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dalam kenyataannya berkata peminjam diberi dua pilihan iaitu membayar penangguhan ansuran terkumpul 6 bulan bersama ansuran Oktober 2020 tanpa dikenakan faedah tambahan. Manakala bagi pilihan kedua, peminjam boleh meneruskan pembayaran ansuran selepas Oktober 2020 dengan lanjutan 6 bulan tempoh bayaran balik selepas tarikh matang. Dalam kes ini, faedah berdasarkan kaedah kontrak akan di-charge ke atas jumlah ansuran tertangguh sehingga dibayar sepenuhnya yang sepatutnya pada akhir tempoh lanjutan 6 bulan. Dan tentunya di media sosial pagi tadi ramai pihak yang membincangkan berkenaan dengan pengumuman baru ini. Kami ingin melihat impak ini dari segi komunikasi, keyakinan pengguna dan juga penyampaian maklumat pelaksanaan dalam sesuatu polisi ketika PKP ini. Kita bersama pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan juga pengurusan UPM, Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Doktor, pengumuman moratorium kepada pinjaman termasuk sewa beli ini dibuat pada sekitar akhir Mac dan ia dilaporkan akan berlaku secara automatik untuk membantu pengguna dengan aliran tunai mereka. Semalam ada perkembangan baru. Bagaimana doktor lihat aspek komunikasi selepas sebulan diumum dan dilaksana, ada tambahan dan juga cara pelaksanaan baru? Selamat Hari Buruh ya kepada Rizal dan juga seluruh tim Awani. Saya telah pada secara peribadinya, saya kira kita juga telah berbincang perkara ini pada Mac dulu di program yang sama. Dan saya telah menjangkakan keadaan ini akan berlaku. Bagi pandangan saya ada dua perspektif yang kita kena faham ya sebelum saya sentuh bab komunikasi itu. Yang pertama, ia sebenarnya jelas sekali yang menunjukkan bahawa kaedah ini dua pilihan yang dibagi. Yang pertama adalah 6 bulan tempoh tertangguh itu dibayar sekaligus sama dengan Oktober. Dan yang kedua adalah untuk 6 bulan tertangguh itu perlu ada bayaran tambahan kepada bunga saya kira selepas tempoh tamat kontrak. Ini adalah sebenarnya untuk melihat perbezaan, untuk melihat siapa yang mampu bayar dan siapa yang tak mampu bayar dan memilih untuk menangguh selama 6 bulan. Jadi saya dah beritahu pada bulan Mac dulu juga dalam perbincangan kita, ini adalah sebenarnya siapa yang layak, siapa yang ada ruang lebih dan tidak terkesan sangat dengan COVID-19 dan tempoh PKP ini, apa salahnya kalau mereka teruskan pembayaran? Sebabnya at the end mereka perlu bayar juga dan juga perlu tambah dibayar lebih sikit akibat dari tangguhan tersebut. Tapi saya juga dapat kecaman daripada pihak tertinggi kerana memberi cadangan tersebut, pandangan tersebut. Tidak tahu pada pandangan mereka kata saya bodoh ke apa kan, saya tak tahu. Tapi kenyataan semalam itu daripada apa yang kita lihat semalam ini, ia membuktikan telahan saya dan saya adalah betul. Baik, yang kedua, kita kena faham juga bahawa ia bagi saya agak fair kat sini ya, bagi pihak bank. Kalau kita faham penangguhan 6 bulan itu akan ada juga kos kepada mereka.
Dan kita perlu pengguna perlu bayar 6 bulan selepas tangguhan 6 bulan tu dengan kadar bunga tertentu ataupun kadar apa yang akan ditentukan kemudian saya kira. Cuma bukan kesilapan, mungkin kelemahannya adalah dari segi komunikasi. Sepatutnya pada Mac semasa diumumkan dahulu, perkara ini telah dimaklumkan lebih awal ya. Saya kira apabila semasa Mac sudah diumumkan, ramai orang berpandangan bahawa penangguhan 6 bulan tersebut tidak akan melibatkan bayaran tambahan kepada bank ya. Tapi kini bila sampai kepada tahap yang ingin formaliskan perkara tersebut, ianya ada. Sebenarnya saya telah jangkakan lebih awal perkara ini akan ada. Cuma komunikasinya, silapannya dulu adalah pada Mac tidak diterangkan secara terperinci perkara ini yang menyebabkan sedikit kerisauan, sedikit kegusaran dan juga sedikit untuk ketidakpuasan hati di kalangan pengguna di luar sana saya kira. Reaksi negatif tersebut, ya, Doktor, kita lihat tentunya banyak maklumat ketika ini berlegar ketika tempoh PKP tentang pelaksanaan pelbagai perkara. Tentunya pengguna inginkan satu kepastian. Bagaimana Doktor melihat komunikasi yang lebih baik berkenaan dengan isu duit dalam poket, pembayaran hutang, pembayaran pinjaman ini mungkin dapat dilakukan dengan lebih baik di masa hadapan kerana ketika ini selepas sebulan diumumkan ada perincian baru tentang pelaksanaannya bagi pinjaman untuk rumah pula mungkin tidak tahu dan juga pengguna tidak tahu apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Ketidaktentuan ini bagaimana harus diuruskan, Doktor, ketika tempoh PKP di mana banyak maklumat berlegar tentang perbelanjaan dan juga tentang pelbagai perkara? Memang benar sama sekali Rizal ya. Komunikasi itu perlu jelas dan komunikasi itu perlu datang dari pihak yang tertinggi dalam konteks ini. Saya kira komunikasi ini perlulah datang daripada bank negara itu sendiri. Ya, bank negara sebuah agensi atau institusi yang regulator kepada bank-bank yang di Malaysia ni, operasi bank di Malaysia. Jadi ia perlu datang dari bank negara dan ianya perlu jelas ya, ia perlu jelas kepada semua supaya kegusaran tidak timbul. Kita tidak mahu semalam ada maklumat yang begini dan kita tidak mahu bulan depan ataupun 2 bulan lagi keadaannya berubah pula. Jadi kita mahu maklumat yang konsisten, maklumat yang tepat dan datangnya daripada institusi yang bertanggungjawab ya. Ini penting sekali kerana ia melibatkan keputusan perbelanjaan pengguna ya. Dalam keadaan PKP ini kita tahu bahawa ramai kat luar sana yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan ya. Ini sudah pastinya akan menambahkan sedikit sebanyak tekanan kepada pengguna tersebut. Dan yang paling merisaukan juga ya kita bimbang juga selepas tempoh 6 bulan lanjutan ini ya. Kita tak, sebab ekonomi masih lagi belum pulih sepenuhnya dan kita tak tahu kadar kepulihan ekonomi itu bagaimana. Kebimbangan yang mana kemungkinan juga ada wujud yang orang yang selepas 6 bulan tak mampu lagi untuk bayar ansuran bulanan kereta ke rumah. Mungkin akan wujud situasi begitu. Dan juga bercakap tentang tempoh 6 bulan seterusnya dan juga tempoh pada ketika ini kerana kita dapat lihat dalam laporan yang disiarkan sebelum ini bahawa 43% menurut tinjauan Ipsos Malaysia, 43% responden menyatakan mereka risau tentang pengangguran dan juga kita dapat dengar dan juga lihat dan baca berkenaan dengan beberapa hotel menutupkan operasi mereka. Dan adakah berita berkenaan dengan pengangguran, kerisauan ini dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan pengendalian moratorium ini akan memberikan kesan kepada perbelanjaan pengguna apabila jika dibuka pada 12 Mei nanti ekonomi Malaysia balik? Ya, saya kira akan boleh mempengaruhi sikit sebanyak corak perbelanjaan pada sekarang dan juga dalam sebulan akan datang. Tapi kalau komunikasi itu jelas, ya datang seperti yang kita beritahu tadi, terutamanya tangguhan itu melibatkan berapa bayaran tambahan, berapa kadar bunga yang dikenakan. Contohnya, adakah kadar bunga tertinggi, kadar bunga rendah, dan juga saya kalau bolehnya pihak bertanggungjawab juga melihat ya kalau boleh menggunakan instrumen kadar bunga ni mengikut kelas pendapatan. B40 bagaimana, M40 bagaimana, T20 bagaimana. Ini lebih baik
terutamanya kita tengok B40 yang banyak terkesan daripada krisis COVID-19 ini terutamanya dalam tempoh PKP. Jadi kalau komunikasi itu jelas ya, datang tidak ada persoalan dan memudahkan pada pihak pengguna sana. Saya rasa sentimen penggunaan ataupun corak perbelanjaan tidak banyak berubahlah. Orang masih lagi mempunyai kecenderungan untuk berbelanja dalam tempoh PKP dan juga pasca PKP. Dan mungkin kita boleh tambah sikit Doktor ya. Terakhir sikit Doktor, kita boleh tambah sikit secara ringkasnya berkenaan dengan selepas 45-46 hari PKP ataupun 45 hari PKP diadakan. Bagaimana Doktor melihat kepada maklumat yang disampaikan sehingga kini? Hari ini adalah hari pekerja. Kita tahu beberapa hari lepas dan juga semalam juga ada laporan berkenaan dengan pemberhentian pekerja susulan hotel ini. Beberapa hotel tidak mampu lagi untuk meneruskan operasi mereka dan tentunya ini memberikan satu rasa kesedihan bagi pekerja tersebut dan juga kepada pekerja-pekerja lain, kerisauan. Bagaimana Doktor melihat tempoh PKP ini dan juga akhirnya memberikan kesan kepada pekerja biarpun diumumkan pakej rancangan sebelum ini, Doktor? Itulah kerisauan kita sebenarnya. Kita telah baik pada awal PKP kita telah memberi fokus kepada coronavirus ya. Sekarang kita dah tiba masanya untuk kita fikirkan kepada ekonovirus lah. Ekonovirus ni maksudnya kita fokus kepada ekonomi pula. Wujud kebimbangan, ada wujud cadangan pandangan di luar sana, kemungkinan kos dan juga kematian ekonovirus yang lebih tinggi daripada coronavirus ini sebenarnya. Sebab itu penting dalam tempoh sekarang ni untuk kita memulihkan semula ekonomi sekarang ya, memastikan sektor yang betul untuk dipilih, untuk dibuka sepenuhnya dalam tempoh PKP, itu adalah yang tepat, yang betul. Dan juga bagaimana untuk memastikan suntikan ataupun pakej rancangan tersebut kena tepat kepada apa yang diperlukan oleh rakyat di luar sana. Kita tidak mahu pakej prihatin yang lepas. Kita tahu sasarannya mungkin sampai dan saya dijangkakan akan ada lagi pelan pemulihan, akan ada lagi pakej pelan pemulihan. Jadi kita mahu juga pakej pelan pemulihan untuk 6 bulan akan datang juga diarahkan tepat kepada apa yang dikehendaki dalam pasaran ataupun dalam ekonomi. Kita tak mahu sekadar hanya mahukan pakej pemulihan tapi akhirnya tidak sampai betul-betul pulih kepada penyakit yang di luar sana yang diperlukan dalam ekonomi. Teruskah pakej tersebut ada pindahan tunai lagi untuk pengguna dan juga mereka di luar sana, Doktor? Ataupun bagaimana pindahan tunai lebih baik dapat dilaksanakan terutama melihat kepada mereka yang telah pun hilang pekerjaan tersebut? Pakej pemulihan ni saya tidak pasti sepenuhnya ya, tapi saya kira ada kombinasi di situ, kombinasi tunai dan juga insentif tertentu yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pekerja isi rumah dan juga kepada pemain industri di luar sana. Kombinasi. Jadi secara keseluruhannya saya tidak pasti secara terperinci tapi ada kombinasi tersebut. Cuma di sini kita kena saya haraplah ia boleh sampai tepat kepada sasarannya dan kita tuju kepada betul-betul yang dikehendaki dan juga penyakit yang ingin kita rawat, injuries ataupun kecederaan akibat COVID ni yang ingin kita rawat. Kita tidak mahu nanti rancangan tersebut tidak boleh tak sampai kepada injuries yang diperlukan tapi kepada yang tidak injuries. Tak mahu macam tu. Terima kasih pensyarakat Fakulti Ekonomi dan juga pengurusan UPM Profesor Madya Dr. Yusof Saari membincangkan berkenaan dengan pengumuman oleh Bank Negara berkenaan dengan moratorium sewa beli tersebut. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini lebih banyak perkembangan antarabangsa.